Saya jemput Yang Berhormat Tuan Oscar Ling Chayu. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 8. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Pada 3 November 2021, Institut Penyelidikan Klinikal atau ICR daripada NIH, National Institute of Health, telah mengumumkan hasil dapatan kajian ivermectin iaitu ITECH ke atas 500 pesakit COVID yang dimasukkan ke hospital dengan kategori 2 dan 3. Kajian klinikal open label randomized trial tersebut dengan izin menilai keberkesanan rawatan 5 hari ivermectin beserta penjagaan standard yang dinamakan kumpulan IVM berbanding dengan hanya penjagaan standard ataupun kumpulan SOC, Standard of Care dengan izin yang mendasarkan garis panduan KKM untuk pesakit COVID-19 di 20 hospital kerajaan dan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 MIPS 2.0. Sesi libat urus bersama media diadakan pada 9 bulan November dan hasil dapatannya adalah seperti berikut. Pertamanya, kadar kemerosotan penyakit COVID-19 kepada tahap teruk adalah sama di dalam kumpulan ivermectin jika dibanding dengan kumpulan standard of care. Yang kedua, manakala bagi purata tempoh kemerosotan penyakit COVID-19 dari kategori 2 dan 3 kepada kategori yang lebih teruk iaitu kategori 4 dan 5 menunjukkan tiada perbezaan dan signifikan dari segi statistik berkaitan dua kumpulan ini. 3. Tiada perbezaan ketara didapati dari segi kemasukan ke ICU, penggunaan alat bantuan pernafasan mekanikal, pemulihan simptom, parameter ujian darah dan resolusi imbasan X-ray dada. Keempat, kebarangkalian untuk pulih dari gejala sepenuhnya pada hari kelima, penyertaan antara dua kumpulan ini adalah hampir sama, yang mana tiada perbezaan yang signifikan. Selain itu, analisis keselamatan melaporkan bahawa kejadian kesan sampingan adalah 3 kali lebih kerap berlaku di dalam kumpulan IVM berbanding dengan kumpulan SOC, di mana kebanyakannya adalah kes cirit-birit. Berdasarkan hasil kajian ivermectin tidak disyorkan untuk dimasukkan ke dalam garis panduan rawatan COVID-19 sedia ada kerana ivermectin tidak mengurangkan risiko penyakit COVID-19 tahap teruk. KKM menyarankan agar ivermectin hanya digunakan dalam kajian klinikal dengan pemantauan. Keputusan ITEC juga selari dengan kajian berskala besar seperti Ivercore COVID-19 di Argentina dan juga Together dari Brazil yang tidak menyokong penggunaan rutin ivermectin dalam amalan klinikal rawatan COVID-19. Pasukan kajian ITEC bercadang menghantar data kajian tersebut untuk diterbitkan di dalam jurnal peer reviewed dengan izin bagi memberi maklumat tambahan kepada kajian-kajian ivermectin termasuklah meta-analisis. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan tambahan satu. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Ivermectin menjadi tumpuan perhatian kepada kebanyakan rakyat Malaysia kerana kebanyakan rakyat Malaysia sekarang cuba nak mencari satu alternatif rawatan untuk COVID-19 ini. Jadi apa yang membimbangkan saya ialah sekarang apabila kita melancarkan dos pengalak untuk rakyat kita, hanya ada 40% sudah gagal untuk menghadiri temu janji. Jadi pada pendapat saya, kebanyakan alasan mereka yang tidak pergi untuk mendapatkan booster dose ialah mereka takut heterologous cara untuk mixing two vaccine. Dulu mereka mengambil Sinovac, sekarang kerajaan memasakkan mereka untuk mengambil vaksin Pfizer. Jadi adakah kerajaan akan melancarkan vaksin Sinovac kepada mereka dulunya yang mengambil vaksin Sinovac? Jadi satu lagi alasan yang saya rasa ialah kekurangan penjelasan dari kementerian untuk menjelaskan keselamatan untuk menjalankan heterologous mixing of two vaccine untuk menjadikan booster dose. Jadi satu lagi soalan saya ingin tanya ialah tentang Molnupiravir, ialah satu jenis ubat baru untuk dimakan daripada syarikat Merck. Saya dapat laporan dari satu menteri dari Kerajaan Sarawak bahawa harga untuk satu biji ialah 6,000. Jadi kalau untuk satu kos lawatan lebih kurang 40 biji diperlukan, ialah kos untuk rawat dengan menggunakan ubat baru ini ialah RM240,000.
Jadi mengikut satu laporan dari luar negara, saya didapati bahawa kos rawatan untuk satu kos molnupiravir ini hanya 700 US dollar. Jadi lebih kurang 3,000 ringgit Malaysia. Jadi saya ingin mendapatkan penjelasan apakah harga sebenar untuk membeli ubat baru ini. Sila jelaskan. Yang Berhormat Timbalan Menteri, sebenarnya tak berkaitan dengan soalan induk. Ya. Serahkan pada Yang Berhormat lah. Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Banyak soalan tu sebenarnya. Yang berkaitannya adalah berkenaan dengan sebenarnya kajian tentang ivermectin. Walau bagaimanapun saya akan soalan-soalan yang tidak berkaitan tu saya akan mungkin bantu melalui jawapan bertulis. Cuma saya nak terangkan, saya ingat fokus kepada soalan kita ni sebenarnya. Kan? Sebab rakyat semua kebimbangan. Kementerian Kesihatan akan buat yang terhabis baik dari aspek kaedah kesihatan awam, dari aspek hospital, rawatan di hospital awal dan sebagainya, mengikut kategori, dan juga dari aspek vaksinasi. Vaksinasi pun kita cari vaksin yang terbaik, kita cari vaksin yang selamat, yang berkualiti. Yang KKM berjanji akan buat. Sebab tu kita lihat apabila contohnya apabila dunia mengisytiharkan ada ubat-ubat baru, inovatif baru. Contohnya molnupiravir. Jadi kita tak mau ketinggalan. Sebab ubat ni telah dikatakan dapat menurunkan 50% kemasukan ke dalam hospital. Dan kerajaan hari ini KKM telah juga membuat aku janji untuk pembelian daripada MSD 150,000 pakej rawatan untuk buat persediaan supaya apabila kita mendapat kebenaran dan kelulusan nanti, maka ubat ini kita dapat membantu rakyat. Jangan mengurangkan kemasukan ke hospital dan ke ICU, kita mengurangkan beban di ICU. Dan juga seperkara lagi tentang vaksinasi ini, apabila kita melaksanakan vaksinasi, kita juga mengurangkan kes sakit dan mengurangkan keterokan kes-kes COVID. Sebab tu vaksinasi, contohnya yang kita bercakap tentang booster dose ini adalah perkara yang sangat penting. Pada ketika ini ada peringkat yang agak baru lagi sebenarnya. Kita hari ini telah mencapai 97.5% yang telah mendapat dos pertama, primer. Dan yang dos kedua sudah orang dewasa terdapat 95%. 95% sejak kita melakukan PICK ini. Jadi sekarang ni kita memberikan booster sebab kita tahu selepas 6 bulan imunitinya akan mula menurun. Kajian telah menunjukkan. Dan sebab tu kita mengadakan booster dose ataupun dos penggalak ini. Dan Tentang Sinovac ini, adakah perancangan soalan Duduklah. Tolong NPRA habiskan. telah memberikan kelulusan bersyarat kepada Pfizer dulu. Sebab tu kita memberikan Pfizer dan Pfizer. Tetapi bagi mereka yang mempunyai allergic umpamanya akan diberikan dengan Sinovac. Jadi benda ni dinamik dan perubahan akan berlaku dari masa ke semasa. Dan seperkara lagi tentang yang disebut ni tentang penerimaan dos penggalak ni tidak berapa meyakinkan. Ini peringkat awal lagi. Peringkat awal kita telah isytihar pada 13 bulan 10. Sarawak telah bermula dengan mendahului negeri-negeri lain. Tapi pencapaiannya belum cukup tinggi lagi. Biasa, seperti kita bermula dengan peak dulu, pencapaian tidak tinggi lagi. Kerana hari ini rakyat apabila mereka telah mendapat kelonggaran interstate pergerakan dan telah ramai telah mendapat vaksinasi, ada sedikit rasa Tuan Speaker, boleh kita selesa. berhentikan syarahan Jadi ni menyebabkan dan mereka tidak datang. Okey. Jadi Isu dia apa yang ivermectin. KKM akan buat? Ini soalan lagi. KKM akan terus memberikan Berapa lama kita kena dengar ini? KKM akan terus memberikan penerangan dan motivasi kepada rakyat supaya tampil untuk mengambil booster yang kita akan dos penggalak ni yang kita akan bagi kebanyakan yang melalui pengamal-pengamal perkhidmatan swasta. Okey. Terima kasih. Tuan Speaker, balik 90. Baling. Soalan Terima kasih, tambahan. terima kasih Datuk Speaker. Kalau kita tengok balik soalan dia tu terlalu jauh lagi. Tolong nyatakan apakah perkembangan kajian ivermectin dan dalam rawatan COVID-19 di Jalakan Malaysia. Itu je Timbalan Menteri. You are medical doctor, you are so great. Tak payah pergi yang lain-lain tu bagi cara tulis je. Saya nak tanya berkaitan dengan Ini ivermectin. soalan penting lah. Kita Yes, rakyat ivermectin. Malaysia. Tolong duduklah. Duduk. Apa ni?
Baling, ringkas. Ya. Dan saya Ini bukan waktu bahas. melihat dia banyak school of thought yang berhormat di Malam Menteri. Ada juga doktor-doktor kata boleh ambil. Ada yang kata tak boleh. Jadi kementerian telah buat kajian seperti yang berhormat sebutkan tadi 3 November dan sebagainya. Soalan saya, yang berhormat sebagai seorang doktor, dan saya nak tanya, adakah ambil ivermectin ni satu perkara yang bahaya untuk sesiapa saja makan ivermectin ni dalam konteks COVID-19? Kononnya makan ivermectin ni kita akan tak terjebak, takkan mudah kena. Atau bila kena ivermectin, hari pertama makan 2 biji dan sebiji untuk 5 hari. Dan ada kes, maaf yang Datuk betul, ada kes satu rumah ada 6 orang, seorang tu ayah dia makan ivermectin, anak-anak dia semua tak makan. Bila kena close contact dan positif COVID ni, ayah tak kena, anak-anak semua kena. Jadi Soalannya. pandangan Yang Berhormat Timbalan Menteri? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Pendek Ketua. aja, Yang Amat. Ya, saya bagi pendek aja. Kita memberikan kebenaran untuk menggunakan ubat ni berdasarkan fakta dan sains, data dan sains. Kajian-kajian tempatan kita dah buat satu ITEC dan kita akan buat satu kajian lagi yang dipanggil randomized dengan izin double blind placebo control clinical trial of ivermectin for post exposure prophylaxis for COVID infection among the close contact. Dalam kata lain ICPAP yang kita jangka kita akan buat secepat mungkin dengan apabila mendapat kelulusan daripada NPRA dan juga MREC pada bulan 12 ini. Ini kajian berkenaan dengan prophylaxis. Bermaknanya kita bagi kepada orang yang close contact dan kita nak tengok adakah dia dapat mencegah daripada kena penyakit. Ini kajian yang akan dibuat. Dan kajian-kajian ini telah banyak dibuat. Sekali saya sentuh sikit, saya sebut saja Cochrane Library telah mengatakan tidak sesuai, tidak dapat menurunkan kes yang berat. Juga kes yang saya sebut tadi Ivocor dan juga di Argentina dan Brazil, dan juga kajian yang sedang berlangsung sekarang iaitu platform randomized trial of treatments in community for epidemic and pandemic illnesses ataupun Principle di UK, dan juga clinical trial Active 6. Yang ini semua adalah kajian-kajian yang belum lagi mendapat rumusan yang terakhir yang kita menanti. Yang sudah ada ni yang mengatakan dia tidak memberikan kesan yang baik. Jadi berbalik pada tadi, ivermectin ni adalah ubat untuk parasit yang diberikan pada binatang. Jadi kita belum meluluskan ubat ni untuk manusia di negara kita hari ini. Sebab tu kita tak dengarkan. Terima kasih. Tuan Speaker, boleh, ini topik penting, boleh saya dibenarkan tanya soalan tambahan? Yang Amat, ringkas. Ringkas. Right to the point. To the point. Berkaitan isu. Ya, saya nak balik pada, terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih pada Timbalan Menteri. Saya nak balik pada kajian ITEC ini. Kajian ITEC ini dibuat dua grup patient ya. Satu grup golongan menerima standard care treatment ya, dan satu lagi menerima standard care treatment dengan ivermectin ditambahkan. Saya dah baca laporan kajian itu, dan apakah jelas daripada kajian ialah tidak ada apa-apa perbezaan signifikan di antara dua grup ini. Ini bermaksud walaupun ivermectin tidak didapati bagi manfaat yang jelas daripada standard care, juga dibuktikan bahawa outcome ya dengan atau hasil dengan ivermectin ini tidak berbeza daripada standard care. Ini sangat penting untuk kita faham ya, sama, tak ada perbezaan signifikan. Jadi apakah halangan, walaupun saya faham kerajaan tak mau masuk ivermectin dalam dasar kerajaan untuk rawatan di hospital awam, apakah halangan untuk kerajaan membenarkan off-label use untuk doktor-doktor biasa menggunakan kepakaran pengalaman mereka dengan persetujuan pasien mereka untuk memberi ivermectin kepada mereka atas permintaan dan nasihat doktor. Apakah halangan itu? Dan kenapakah kerajaan nak ban dengan kesan criminalization ya ivermectin ini? Ini yang soalan saya. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Menteri ya. Kajian telah menunjukkan tidak ada keberkesanan dan juga kita bimbang sebab apa? Kajian menunjukkan 3 kali. Contohnya di kajian ITEC ni 3 kali lebih kesan tidak baiklah, adverse berkenaan dengan cerit berit. Kita tak tahu benda-benda lain lagi sebab ubat ini memang pengkhususan dia untuk binatang. Jadi kita takut dosnya kah, penyerapannya kah,
apa-apa boleh memberi kesan kepada manusia. Sebab tu kajian-kajian dilakukan. Bukan kerana kerajaan tak nak bagi sebab itu, sebab kita memikirkan tentang keselamatan rakyat, tentang kepentingan rakyat. Jadi setakat ini apa yang dibenarkan ialah kalau ada pegawai-pegawai perubatan, doktor yang ingin menggunakan, memohon melalui NPRA kebenaran untuk menggunakan off-label untuk kajian-kajian klinikal dengan pemantauan yang rapi oleh pakar-pakar. Itu saja dibenarkan pada ketika ini, setakat ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.